Kemudian apabila Allah menghendaki sekian perkara pada sedia kala, perkara yang Tuhan kehendak mustahil berubah sama sekali. Mustahil berubah sama sekali. Kalau kehendak Allah berubah, di manakah duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Di manakah duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Faham tak ni? Lepas tu kata kita kena mati di ilmu, bukan hanya berhenti setakat iradah. Kita kena mati di ilmu. Allah yang bersifat dengan iradah selaras dengan sifat ilmu Allah, menghendaki sekalian perkara pada sedia kala. Kalaulah perkara yang dikehendaki oleh Allah berubah, di manakah duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Bawa kepada jahil Allah Subhanahu wa taala, mustahil sama sekali. Bicara doa merubah takdir, itu takdir yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itu bicara semula tu. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa innahu umul kitab. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa innahu umul kitab. Memadam oleh Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan perkara yang ia kehendak. Memadam oleh Allah Ta'ala akan perkara yang ia kehendak, dan menetap oleh Allah Ta'ala akan perkara yang ia kehendak. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah ada umul kitab, ibu kepada kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Itu bicara Lauh Mahfuz. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-39, itu hak catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Berubah catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Berubah contoh-contoh. Ni contoh, ni sini semua benda gaib. Berubah contohnya, berubah nasib dia. Dia berdoa, dia berusaha, nasib dia berubah. Jadi dia berdoa, dia berusaha, nasib dia berubah. Berdoa, berusaha itulah hak azali. Nasib dia berubah, itulah hak azali. Sebab berdoa dia, berusaha dia, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasib dia berubah, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya berubah di catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Apa yang diubah di Lauh Mahfuz selaras dengan apa yang Tuhan kehendak pada sedia kala, selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ma yubaddalul qawlu ladayya, tidak diubah akan keputusan di sisi aku. Ini hak di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Surah Qaf ayat yang ke-29. Ma yubaddalul qawlu ladayya, tidak akan diubah keputusan di sisi aku. Tuhan kata tidak akan diubah. Mana ni? Hak di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yamhullahu ma yasha' wa yusbit wa innahu umul kitab. Memadam oleh Allah Ta'ala akan perkara ia kehendak, dan menetap, menetap tidak memadam lah, menetap Allah Ta'ala akan perkara ia kehendak. Di sisi Allah ada umul kitab, ini Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz tu terpadam, yang berlakunya sekian. Hak yang berlaku itulah selaras dengan kehendak Allah pada sedia kala. Hak sedia kala mustahil berubah sama sekali. Kalau berubah, di manakah duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Tergantung, tidak ada. Tetapi kalau kita betul-betul berpegang dengan rukun iman yang keenam, takkan timbul salah faham berkaitan dengan catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Takkan timbul. Ada ni. Ni siapa tu nak beza antara hak rukun iman yang keenam, kehendak Allah pada sedia kala, dengan catatan malaikat di Lauh Mahfuz yang diperintah oleh Allah Ta'ala catat tu. Memang Allah Ta'ala yang perintah malaikat catat. Tapi hak Allah Ta'ala perintah malaikat catat ni, contoh ni. Ni contoh. Tadi kita cerita bab doa. Sebab kita biasanya membicarakan berkaitan dengan tidak mengubah takdir melainkan doa. Hadis Nabi SAW.
Tidak mengubah takdir melainkan doa. Doa tu akan mengubah takdir. Takdir mana? Takdir yang dikehendaki oleh Allah pada sedia kala. Jadi doa kita mengubah takdir Allah pada sedia kala. Dan doa kita bukan takdir Allah. Doa kita bukan takdir Allah. Betul? Ada ni. Lepas tu kata nak bicara hak takdir yang berubah, kena mati dulu ke iman yang ke-6 ni. Ni saya jumpa macam-macam. Salah sangat-sangatlah. Apabila kita berdoa, tidak mengubah takdir melainkan doa. Bila kita berdoa, cukup syarat makan halal, pakai halal. Kita berdoa pula di time, di masa yang mustajab. Kita berdoa pula di tempat yang mustajab. Allah pula berjanji, ud'uni astajib lakum. Minta oleh kamu akan daku, nescaya aku akan perkenan. Maka apabila seseorang berdoa cukup syarat, Allah mustahil mukir janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memukiri janji. Allah janji dah, berdoa oleh kamu nescaya aku akan perkenan. Tuhan pun terpaksa perkenan. Jadi gitu. Jadi Allah ni macam mak ayah kita. Mak ayah kita tak mau beriasa. Kita minta, kita buat baik. Apa yang disuruh kita buat belaka. Kita pun dongeng. Dongeng panggil tau? Pada dongeng. Bukan cerita dongeng tu. Dongeng ni duk rayu. Akhirnya mak ayah kita kata, kau anda mung lah, ambil lah ke mung. Dah malah basi dah mak ayah ni. Wak baik pun pelik dah nampak ni. Main doa baik pelik dah. Lepas tu dia dongeng, dia rayu-rayu, kita pun beri. Jadi Tuhan macam mak ayah kita ke? Kemudian yang kita berdoa bukan kehendak Allah, bukan perbuatan Allah. Yang kita berdoa cukup syarat makan halal, pakai halal, bukan kehendak Allah, bukan perbuatan Allah. Kan sekalian kan? Kita berdoa di masa yang mustajab, kita berdoa di tempat yang mustajab, bukan kehendak Allah, bukan perbuatan Allah. Betul? Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perkenan, apa yang Tuhan beri, itulah kehendak Allah pada azal. Ke macam mana? Lepas tu kita macam mana pun kita berdoa lah. Itu syariat, itu perintah agama, kita berdoa. Itu perintah syariat, kita berdoa. Tapi kata doa merubah takdir ni, takdir yang tercatat di Lauh Mahfuz. Ada ni. Gini contoh lah. Berdoa, contoh ni, ini benda gaib ni. Ni nak tahu kena naik di Lauh Mahfuz lah, nak kena pandang peti. Berdoa dapat, tak berdoa tak dapat. Ada. Ni tergantung. Dia pun berdoa dapat bahagian. Berdoa dapat bahagian tu hak azali. Tu selaras dengan hak azali, itu saja. Sebab apa? Sekalian dikehendaki oleh Allah pada sedia kala dah. Ada ni. Begitu juga terkadang dibicara berkaitan dengan lepas daripada kena musibah. Kita sedekah jariah lepas daripada musibah. Kita hubung silaturahim, umur kita akan dipanjangkan, akan ditambah. Ulama berkhilaf lah, tambah tu tambah masa umur ke, tambah keberkatan umur, itu khilaf di kalangan ulama. Jadi kita buat kebajikan, kita sedekah jariah, kita lepas daripada musibah. Hak mana ni? Hak tercatat di Lauh Mahfuz. Kita buat kebajikan, kita sedekah jariah, kita tak kena penyakit, tak kena kemalangan. Kalau kita tidak buat kebajikan, kalau kita tak sedekah jariah, kita kena kemalangan. Sampai masa kita buat kebajikan, kita sedekah jariah, kita lepas daripada kemalangan. Itulah hak azali. Itu saja. Umur kita 60. Tetapi kalau kita hubung silaturahim, umur kita 61. Sampai masa kita hubung silaturahim, umur kita 61. Hak itulah hak azali. Itu saja. Ini hakikinya tidak ada yang tergantung. Sebab apa? Sebab sekalian perkara dikehendaki oleh Allah pada sedia kala. Ni rukun iman kenang ni. Tapi malaikat tak tahu. Kalau ketentuan yang tergantung berdoa ataupun tidak,
buat kebajikan sedekah ataupun tidak, hubung silaturahim ataupun tidak, malaikat tak tahu. Sampai masa dia berdoa, baru malaikat tahu. Sampai masa dibuat kebajikan di sekolah, baru malaikat tahu. Sampai masa dihubung silaturahim, barulah malaikat tahu. Ada ni. Ni malaikat nak cabut nyawa, Tuhan kata apa masa lagi ni? Sebab umurnya 60. Jadi malaikat nak cabut nyawa, kena umur 61 sebab dia hubung silaturahim, umurnya ditambah jadi 61. Hubung silaturahim umur 61 itulah hak di ilmu Allah azali. Itu saja. Sekalian dikehendaki oleh Allah pada sedia kala. Macam mana? Sampai peringkat saya pernah berjumpa dengan orang berkenaan, orang yang bawa orang juga. Macam mana kalau gini ustaz, dipaham seumpama tu, Tuhan nak tengok dulu, dia kata kalau Allah ni, kalaulah dia hubung silaturahim, Tuhan tambah umur dia. Kalau dia tidak hubung silaturahim, habis orang dibalak, umur 60 ada tu pun lebih dah habis orang dibalak. Kalau dia mati pun orang tak duka cerita mana. Tapi kalau orang tu baik, tolong orang, baik dengan orang, hubung silaturahim, kalau mati awal-awal orang sedih, maka Tuhan pun tambah 61. Tuhan nak tengok dulu sama ada dia ni baik, hubung silaturahim ataupun tidak. Tuhan nak tengok ke mana, ilmu Tuhan duduk mana, kehendak Tuhan duduk mana. Sebab Tuhan nak tengok dulu. Ni orang-orang bawa orang kau ni tidak makrifatullah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini sia-sia belaka amal ibadah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana rukun iman yang ke-6? Sekalian perkara dikehendaki oleh Allah pada sedia kala. Mana? Yalah. Mati hak tu, saya cerita hak azali dulu, barulah kita bicara hak berkaitan dengan catatan